A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seterusnya kita terus sambung kepada digital ethic bahagian yang keempat, part 4. Kali ini kita membincangkan tentang cybercrime. Okey, kita lihat nota. What is cybercrime? Apakah yang dikatakan dengan jenayah cyber? Jenayah cyber merupakan satu aktiviti illegal. Maknanya tidak sah lah. Aktiviti yang salah. Okay, conducted via komputer, dilakukan menggunakan komputer dan juga internet dan mensasarkan kepada individu, perniagaan, kerajaan ataupun sistem. Okay, mana jenayah ini di belakang komputer lah. Okay, they often involve unauthorized access, akibat dengan capaian internet secara tidak sah, capaian data secara tidak sah, theft, pencurian ataupun damage of to data, kemusnahan data dan juga online resource, sumber secara atas talian. Tujuan dia apa? Tujuannya untuk mendapatkan financial, kewangan, gain financial, political reason ataupun dari segi atas alasan politik, personal revenge, dendam ataupun disruption. Okey, berikut adalah contoh jenis-jenis jenayah cyber. Okay, yang pertama kita tengok hacking ataupun penggodaman. Hacking ni gaining unauthorized access to computer system or network. Okay, maknanya satu kaedah capaian data ataupun secara tidak sah oleh orang yang tidak berkaitan ke atas sistem komputer ataupun jaringan. Biasanya tujuannya untuk mencuri ataupun memanipulasi data yang dia di dalam komputer terbabit lah. Sebagai contoh, seorang penggodam memecah masuk kepada satu server satu company untuk mencuri maklumat sensitif. Itu yang pertama, hacking lah. Yang kedua, kita tengok pada phishing. Phishing ni use deceptive email, message or website to trick people into revealing information system. Dia memperdaya kepada pengguna. Okay. Tujuannya untuk apa? Memperdaya itu menggunakan email, message ataupun website. Tujuannya untuk mendapatkan maklumat peribadi seperti password, detail bagi kad kredit ataupun social security number. Okay. Contohnya macam kita dapat email daripada pihak yang tidak ketahui menyerupai pihak berkuasa dan sebagainya, dan kita tertipulah. Jadi kita beri segala information detail kita kepada pihak berkenaan. Okay. Jadi dia macam bertindak macam satu email ataupun WhatsApp, message yang betul-betul daripada authorized. Jadi terpedaya kat situ. Jadi kita semua serah semua detail kita kepada hacker ni, phishing ni. Okay, yang ketiga ialah identity theft atau kecurian identiti. Okay, stealing someone for personal information seperti nama, alamat, nombor kad kredit untuk melakukan penipuan dan membuat transaksi yang tidak sah lah. Jadi dia mencuri data tu, jadi dia buat pembelian yang kena mangsa tapi yang dapat barang adalah pencuri terbabit. Okay. Contohnya, criminal using your personal data to open credit card account, ataupun dia buka satu account menggunakan data-data kita tapi yang mendapat duit ataupun yang dikenal itu adalah pihak pencuri lah. Okay. So dia mencuri secara atas talian. Okay. Seterusnya adalah ransomware, satu jenis malware dan yang mana akan mengunci atau encrypt file-file mangsa lah, dan dia akan demand payment, dia akan minta bayaran daripada mangsa terbabit, dan biasanya bayaran tersebut perlu dibayar dalam mata wang kripto ataupun cryptocurrency jika hendak balik data tersebut. Maknanya pihak penjenayah cyber ni dia akan dapatkan data,
kemudian dia buat secara tebusan lah. Kalau nak balik data tu, kena bayar certain amount. Okay. So kat sini nampak macam ni lah kan, tebusan secara ni. Tapi dia tak minta bayaran secara cash. Okay. Dia minta biasanya dalam bayaran cryptocurrency. Banyak juga kes-kes kat Malaysia ni berlaku macam ni. Ada tapi cuma tak dihebahkan lah. Okay. Okay, seterusnya ialah cyberbullying and online harassment. Okay, itu cyberbully, bully cyber ataupun gangguan secara online. Using an internet or digital platform to harass, untuk mengganggu, mengugut atau mencederakan someone secara emosi ataupun secara psikologi. Okay, dia bukannya secara fizikal. Kalau kita tumbuk, kita rasa bengkak, apa ni, luka dan sebagainya. Tapi menggunakan cyberbully ni menyebabkan emosi dan psikologi seseorang itu boleh terganggu. Okay, contohnya, dia menghantar satu mesej ugutan, threatening message ataupun menyebarkan rumours ataupun fitnah yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat malu dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah distribute denial of service, DDoS attack. Okey, ini adalah serangan DDoS, overloading. Okey, dia akan orang lain macam pihak yang penjenayah cyber ni akan overloading a website or online service with excessive traffic. Okey, maknanya sampai orang lain tak boleh nak melayari laman web tersebut. Dia akan buat satu macam serangan yang menyebabkan laman web ataupun servis itu tidak boleh dicapai oleh orang lain. Dia masuk data banyak-banyak ke ataupun apa-apa. So menyebabkan website tersebut telah diturunkan. Tak boleh diakses buat certain period ya. So contoh kat sini, a hacker group bringing down a company website by flooding it with millions of requests simultaneously. Okay, jadi menyebabkan orang lain tak dapat nak mengakses website terbabit. Seterusnya, contoh jenayah cyber ialah malware attack. Malware attack ni merupakan malicious software. Introduksi malicious software seperti virus, worms, trojan. Maknanya benda-benda ni dimasuk dalam komputer ataupun network yang boleh menyebabkan kemusnahan, kecurian data ataupun spy kepada penjenayah lah. Kita spy, dia akan tengok apa aktiviti kita, apa data yang kita masukkan, apa yang kita kita layari, semua dia tahu kat situ. Dia rasa spy lah. Okay, virus ni boleh disebarkan, contohnya boleh disebarkan menerusi email, ataupun corrupting daripada company file. Okay, seterusnya ialah yang terakhir kat sini ialah cyber stalking. Cyber stalking ni ialah menggunakan digital tools seperti email, social media, tracking device to harass or stalk someone continuously. Maknanya dia macam orang mengendap kita lah. Kalau macam physical ni orang mengendap tengok kita ikut kita sini. Tapi ini menerusi cyber. Maknanya dia ikuti segala langkah-langkah kita dalam media sosial. So lepas tu dia akan mengganggu kita lah secara berterusan, hantar mesej secara berterusan sampai terasa terganggu. Okay, dan menyebabkan mangsa viktim ni akan rasa gangguan sampai tak berani nak keluar, takut diperhatikan ataupun diekori. Okay, contoh kat sini, a person following another person online activity. So dia akan ikut semuanya, lepas tu kat mana orang tu komen, dia akan komen. Jadi orang mangsa akan sentiasa rasa dia diperhatikan, dia diikuti dan dia akan rasa tak senang lah. Okay. Dan orang ni juga akan sending threatening message regularly. Maknanya masa hantar message yang ugutan. Okay. Seterusnya kita tengok pada efek jenayah cyber pada sektor yang tertentu lah. Okay. Effect of cyber crimes on a particular sector. Cybercrime, jenayah cyber ni, we can have a wide range of harmful effect, affecting individual, boleh memberi kesan kepada individu,
boleh memberi kesan kepada bisnes, perniagaan, kerajaan ataupun masyarakat lah, semua sekali. Okey. Dan di bawah ni adalah contoh di mana kesan daripada jenayah cyber. Okey. Kat sini saya tulis financial losses, kerugian dari segi kewangan. Lepas tu pencerobohan, kebocoran data dan loss the privacy, hilang kita punya privacy. Okey, kerosakan boleh menyebabkan reputation damage, kemusnahan reputasi bagi satu company besar lah. Kemudian kita ada risiko dari segi keselamatan. Kemudian emotional and psychology effect, kesan kepada emosi dan psikologi. Okay. Disrupting of service and operation, mengganggu operasi satu organisasi atau kerajaan lah. Dan regulatory fine and legal consequence. Okay. Dari segi perundangan lah. Regulatory fine and legal consequence. Okay. Seterusnya, kita tengok kepada kesan jenayah cyber pada apa? Pada particular sektor, pada sektor tertentu. Kita tengok kesan jenayah cyber yang pertama kepada sektor keuangan. Dan pada sektor keuangan, jenayah cyber ni akan boleh menyebabkan kepada financial losses, maknanya kerugian dari segi keuangan. Okay. Kemudian data breach, kebocoran data dan gangguan dari segi perkhidmatan. Okay. Dan dari segi company tersebut ataupun bank dan sebagainya, mereka akan mengalami damaging reputation. Reputasi mereka akan musnah lah. Sebab pelanggan tidak lagi percaya kerana bank tersebut tidak mampu menjaga data mereka. Okay. Leading to regulatory penalties, dan company terbabit akan dikenakan penalti. Dan seterusnya lah yang saya dah beritahu tadi, bahawa dia akan reducekan kepercayaan pelanggan. Okay, dari segi healthcare sector pula, dari sektor kesihatan. Dari segi kesihatan, okay, attacks can expose sensitive data health. Maknanya keserangan ini boleh menyebabkan sensitif data kesihatan ni boleh disebarkan. Okay, disrupt patient care, cause financial loss and harm reputation. Okay, banyak benda yang menyebabkan kerugian kepada dua belah pihak lah, customer dan juga organisasi. Dari segi pendidikan pula, dari segi sektor pendidikan, digital learning makes school vulnerable for cyber threat which can disrupt class. Okay, akibat gangguan pada kelas, data breach, academic integrity. Okay, dia akan memberi kerosakan kepada integriti akademik. Okay, resulting in financial and legal issue. Okay, dari segi sektor pembuatan pula, okay, dia akan menyebabkan hub production kita punya operasi pembuatan terganggu lah, macam kilang semua terganggu. Okay, kemudian satu lagi isu ialah steal intellectual property. Okay, mencuri hak cipta property. Okay, intellectual property IP, dan disrupt supply chain. Okay, semua gangguan dari segi gangguan operasi, menyebabkan kerugian dari segi kewangan, risiko keselamatan dan juga kemusnahan reputasi. Sama ya tuan. Okay, dari segi retail and e-commerce sector pula, okay, customer data breach and fraud can harm customer trust. Okay, samalah pusing-pusing pun dari segi dia akan jadi trust issue lah, dari segi isu kepercayaan. Okay, kepercayaan. Okay, dan sebagainya lah. Okay, saya rasa itu saja untuk bahagian yang keempat. Kita akan sambung lagi untuk bahagian yang kelima. Okay, itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.